Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pengajian kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala badrit tamam wa misbahiz zalam wa miftahi daris salam wa syamsi dinil islam Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas peluang yang Allah berikan kepada kita untuk hidup di muka bumi ini, sebagai tanda Allah beri peluang kepada kita untuk bertaubat di atas dosa-dosa kita yang lampau, dan sebagai peluang untuk kita memperbanyakkan amalan soleh untuk dibawa dan sebagai bekalan kita di yaumul akhirah. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahibul maulid fi hadhihi syahri, yakni kelahiran baginda Nabi SAW pada bulan ini, Rabiul Awal. Jadi para ulama bila masuk bulan Rabiul Awal, kebiasaan pada bulan-bulan lain mereka dah berselawat, tetapi bila masuk bulan Rabiul Awal mereka lagi memperbanyakkan, menggandakan lagi salawat kepada Nabi SAW. Dan hal ini, perkara ini sabit dengan hadis Nabi SAW, kerana datang seorang sahabat Nabi SAW berjumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, hari ini aku gunakan seharianku, aku gunakan 1/3 daripada hari ini 1/3 je aku guna suku hari untuk berselawat kepadamu. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Rasulullah kata, bagus, tetapi kalau engkau tambah lagi selawat kamu, lagi bagus. Maka esoknya dia datang jumpa Nabi lagi. Ya Rasulullah, semalam suku hari saja aku guna, hari ni separuh hari
aku guna untuk berselawat kepadamu. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Bagus. Tetapi kalau kamu tambah lagi selawat, lagi bagus. Besok dia datang, hari ketiga dia jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, hari ini dan seterusnya aku akan gunakan hari-hariku dan penuhkan hari-hariku dengan berselawat kepadamu ya Rasulullah. Rasulullah diam, maknanya Rasulullah suka dengan itu. Dan ada riwayat yang lain, Sayyidina Umar Al-Khattab, dia berjumpa kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai engkau lebih daripada aku mencintai ibu dan ayahku, tetapi aku mencintai diriku lebih sikit daripada engkau. Maka kata Rasulullah, wahai Umar, belum lagi engkau cinta kepada aku. Lepas tu bila dengar Rasulullah cakap macam itu, apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai engkau melebihi daripada aku mencintai ibu dan ayahku, dan aku mencintai engkau melebihi daripada aku mencintai diriku sendiri. Maka kata sabda Nabi SAW, hadzal an, baru inilah dinamakan cinta. Subhanallahil azim. Jadi berselawat kepada Nabi SAW itu mendatangkan cinta kita kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barisan tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, EJK Surau, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita masih meniti ataupun kita masih berada di dalam pengajian hadis Nabi SAW. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, di antara perkara yang boleh kita jadikan telinga kita ini untuk bekalan yaumul akhirah, untuk kita bawa sebagai amalan kebaikan, adalah kita mendengar pembacaan hadis Nabi SAW. Maka kita membaca hadis Nabi SAW ini untuk kita kenal Nabi, untuk kita tahu sikap Nabi, untuk kita tahu bagaimana tauladan yang boleh kita ambil daripada hadis Nabi SAW. Dan kita masih membaca penerangannya, iaitu kita masih berada dalam yang kelima, beriman kepada hari kemudian, kalau tak silap saya. Tapi dah masuk pada perenggan umur seseorang manusia terbatas. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala. Maka bila kita membincangkan tentang perkara hari kemudian, kita wajib mengimani. Dia termasuk dalam perkara rukun iman. Rukun iman, bila masuk dalam perkara rukun iman, wajib mengimani, walaupun dia tidak ada sekarang di depan mata kita. Wajib kita mengimani. Jadi bila kita sebut hari kemudian, maknanya kita akan berpindah ke alam yang lain. Kata pengarang, umur seseorang manusia terbatas. Memang benar. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pastinya akan menemui kematian. Pasti. Janji Allah ni pasti akan berlaku. Dan Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Bagi setiap yang dipanggil makhluk yang hidup, pasti akan menemui kefanaan, iaitu kehancuran. Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ada pengakhiran bagi hidupnya. Sampai masanya datanglah ajalnya. Ajal kita Allah dah tentukan. Bukanlah kita hidup dulu baru Allah tentukan, tidak. Ilmu Allah, pengetahuan Allah bukanlah baharu seperti kita. Kita nak tahu, contoh tuan-tuan belajar tentang hadis ni, tuan-tuan nak tahu apakah yang dibincangkan dalam hadis yang kedua ni, tuan-tuan dan saya kena belajar dulu baru kita tahu. Maka pengetahuan makhluk, yakni manusia, adalah pengetahuan yang baharu. Makna baharu di sini adalah dia perlu belajar dahulu baru dia tahu. Adapun pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah dah tahu dah ajal seseorang. Saya ni bila akan meninggal. Baru ni di taman saya, dia meninggal selepas subuh. Duduk baring-baring, isteri dia duduk panggil, tak nyaut, dah keras dah. Pukul 8.30 baru isterinya sedar.
sahabat baik juga tu, anak dia mengaji di rumah saya. Jadi Allah nak tarik nyawa kita ni, Allah perintahkan malaikat untuk tarik nyawa kita ni bila-bila masa saja. Cuma keadaan kita je, sama ada kita sedia ataupun tidak. Jadi Allah kata, pengarang kata, sampai masanya datang ajalnya. Hatta Rasulullah tak tahu ajal Rasulullah, kematian Rasulullah tu bila. Rasulullah tidak tahu. Apa sahaja yang telah diberitahu oleh Allah kepada Rasulullah, itu sahaja maklumat yang Rasulullah ada. Adapun yang selain daripada itu, Rasulullah tidak mengetahuinya, kerana Allah menghijabkan kita daripada mengetahui. Para malaikat di langit diutus untuk menerima rohnya yang telah berpisah daripada badannya. Ini perjalanan roh kita nanti. Adapun ada hadis yang menceritakan tentang siapa yang berhutang, tersangkutlah ataupun terawang-awanglah rohnya. Jadi tu saya katakan tadi, keadaan kita ini, adakah kita ini bersedia ataupun tidak. Seseorang yang beriman diterima dengan hormat dan ucapan selamat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-32, alladzina tatawaffahumul malaikah tayyibina yaquluna salamun alaikum. Ini bagi orang yang mati dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, apa Allah kata? Mereka ini diwafatkan, diterima ataupun dimatikan oleh Allah Ta'ala dan diterima oleh para malaikat dengan baik, sambil para malaikat ni dia kata kesejahteraan atas kamu. Subhanallahal azim. Para malaikat dia mengucapkan selamat, salam ataupun assalamualaikum kepada kita. Ahlan wa sahlan. Jadi orang yang baik, contoh saudara mara tuan-tuan kan, datang ke rumah, takkan tuan-tuan halau. Jadi tuan-tuan akan kata, ta'al, masuk, meh, jemput semua tu masuk. Lepas tu isteri kita pula hidang makanan, kita pun jemput. Tapi kalau pencuri datang ke rumah tuan-tuan, takkan tuan-tuan nak sebut assalamualaikum, meh masuk, tak, mesti tuan-tuan halau. Begitulah keadaan malaikat. Apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan iman yang betul, maka para malaikat akan memberi salam kepada kita. Kerana apa? Para malaikat seronok melihat hamba-hamba Allah ni yang beramal soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka nak berkawan. Mereka nak berkawan dengan kita. Dan kematian seseorang yang beriman ini, mereka nyawanya, rohnya akan ditarik melalui umbun-umbun dulu. Adapun orang kafir yang murtad dan syirik, mereka akan disentap melalui kaki dahulu. Kalau saya tersilap tu, bagi tahu tuan-tuan, kadang-kadang kita ni ada kelupaan sikit. Jadi itu keadaannya. Jadi keadaan orang yang beriman, begitulah keadaan para malaikat menyambut roh kita. Kata pengarang, kemudian malaikat itu membawa rohnya ke langit. Ni di sini tuan-tuan kena faham, kita baca dulu. Dan Allah menerima amalnya dan diliputi rahmatnya. Subhanallahal azim. Di sini yang saya kata tuan-tuan kena faham adalah, kata pengarang ni, kemudian malaikat itu membawa roh kita nanti ke langit. Bukan bermakna Allah duduk di atas langit. Kena faham. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak menerima akidah yang mengatakan bahawa Allah duduk di atas langit. Langit ni, bumi tempat siapa tuan-tuan? Tempat makhluk yang Allah ciptakan, seperti manusia, haiwan, tumbuhan semua. Adapun langit, dia dunia bagi siapa? Dunia bagi para malaikat. Maknanya tempat bagi para malaikat. Jadi mustahil Allah menempel, Allah berkongsi tempat dengan para malaikat. Dan semestinya wajib kita percaya bahawa Allah tidak bertempat, kerana tempat itu makhluk Allah Ta'ala. Mustahil Allah hidup
Maha hidup Allah Ta'ala ini memerlukan makhluknya yang bernama tempat, arah dan sebagainya. Jadi bukanlah bermakna bila malaikat membawa roh orang beriman ini ke langit, bukan bermakna Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk di atas langit, tidak. Tetapi rahmat Allah turun daripada langit, Allah memberkatinya. Setelah itu mereka membawanya kembali ke bumi. Ini keadaan kita nanti. Maknanya bila kata ulama, bila mana berpalingnya sanak saudara, maknanya dah ke bumi, Tok Imam pun dah habis talqin, tinggallah waris untuk jirus air ke apa semua tu. Kemudian bila berpaling saja waris ataupun manusia daripada arah kubur itu, maka Allah kembalikan, Allah memerintahkan malaikat kembalikan rohnya ke dalam kubur. Tetapi dia bukan hidup di alam dunia, dia hidup di alam kubur. Untuk apa? Untuk kisah seterusnya, apanya? Soal jawab di dalam kubur. Subhanallah azim. Maknanya kita hidup dalam kubur tu dalam keadaan kita ada roh dan ada jasad, dan kalau orang yang beriman akan diperluaskan kuburnya, dia akan diberi keterangan ataupun cahaya dalam kuburnya. Adapun orang yang murtad, syirik dan berbuat dosa kepada Allah Ta'ala, mereka ini akan diazab, dan rasa sakit itu dia berkali-kali ganda lebih daripada sakit di dunia. Dan kita wajib percaya bahawa soalan kubur adalah benar. Tidak seperti fahaman yang sesat seperti Mu'tazilah, Khawarij, Syiah dan Wahabi. Mereka menolak adanya soal jawab kubur. Ini benar, berpandukan daripada hadis Nabi SAW. Satu ketika Nabi SAW jalan di depan dua kubur, terjerit-jerit, terdengar jeritan daripada dua kubur. Lalu sahabat dengar, sahabat tanya, ya Rasulullah, dari mana datangnya arah jeritan tu? Rasulullah tunjuk dua kubur. Hadha. Maka Rasulullah bagi tahu yang ni orang ataupun mayatnya, jenazahnya diseksa kerana apa? Yang pertama, dia tidak mensucikan basuhan ketika dia membuang air. Maknanya tuan-tuan, tak sah lah kalau kita minta maaf, kita buang air kecil tu berdiri. Kita nak ambil air daripada mana? Nak basuh kita punya kemaluan tu. Kalau terkena seluar, lepas tu kita bawa pula dalam solat, maka tak sah solat kita. Syarat sah solat kena tempat badan dan pakaian itu suci daripada najis. Dan lagi satu saya tak ingat, diazab juga. Maka bagaimana Rasulullah buat? Rasulullah minta sahabat letakkan dua pelepah tamar. Sebab itu dalil hadis ni dibolehkan kita untuk bersiram atas kubur. Lepas tu kita pacak dua pokok kan, dibolehkan. Kerana apa? Dia pokok yang tumbuh di situ akan memohon ampun untuk jenazah yang kena seksa. Itu dalilnya para ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi azab kubur, soalan dalam kubur, itu wajib kita percaya dan ada. Bila Allah kata pengarang, setelah itu mereka membawanya kembali ke bumi untuk ditanya dalam kuburnya mengenai i'tiqadnya. Pertama sekali, bukan dia tanya, malaikat yang akan tanya kepada kita bukan tanya berapa banyak harta kamu ada, berapa banyak bini kamu ada, berapa banyak zuriat kamu ada, macam mana kamu agih harta kamu, apa kamu buat dulu, berapa jaringan kamu jaringkan dalam perlawanan bola. Tak. Tetapi malaikat akan tanya, apa i'tiqad kamu, apa pegangan kamu, apa akidah kamu. Sebab itu kita tolak habis-habisan akidah Syiah, Mu'tazilah, Wahabi. Wahabi ni dia macam mana? Dia percaya Allah duduk di atas langit. Dia percaya Allah ni ada anggota badan seperti manusia. Subhanallahal azim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi sebut dalam hadis,
Nabi panggil jamaah ini adalah jamaah yang berpegang kepada Allah ada tanpa tempat. Yang ini apa dia? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi sebut dalam hadis dipanggil jamaah dan sawadul a'zam. Siapakah kumpulan ini? Kumpulan ini yang berpegang kepada akidah Rasulullah dan akidah para sahabat Nabi. Yang ini akidah macam mana? Dia tidak beriktikad ataupun dia yakin bahawa Allah ini tidak sama dengan makhluk. Itu saja. Apa saja yang ada pada makhluk, semua tidak ada pada Allah Ta'ala. Kerana makhluk ini bersifat dengan sifat lemah. Jadi tidak tu. Jadi soalan pertama adalah mengenai iktikadnya terhadap Tuhannya, pegangan kita. Jadi kita kena belajar sungguh-sungguh, tuan-tuan. Jangan, kalau orang tanya, kamu duk, kalau kata jiran ke kawan-kawan tanya, kamu duk ulang alik naik motor, bawa beg, pakai serban pergi surau sana, buat apa? Buat apa pergi mengaji? Benda tu kita dah tahu. Kalau kawan kita cakap macam tu, tak apa, tuan-tuan cakap je, aku nak pergi ngaji ni untuk bekalan akhirat. Dulu aku dah banyak buang masa. Jangan malu. Jangan malu sebut macam tu. Jadi kita nak mengaji jangan malu. Kita nak malu di dunia ataupun malu di akhirat nanti. Subhanallahal azim. Iaitu siapa Tuhannya? Malaikat akan tanya kita, siapa Tuhan kamu? Maka orang yang kafir, orang yang murtad, orang yang syirik kepada Allah Ta'ala, automatik dia tak boleh jawab. Dia takkan boleh jawab Allah Tuhan kami. Memang sekarang kalau saya tanya tuan-tuan, siapa Tuhan kita? Semua jawab Allah Tuhan kami. Tapi Allah sebut dalam surah Yasin, apabila seseorang itu mati, maka Allah akan menutupi lidahnya, mulutnya daripada berkata-kata. Yang akan menjadi saksi apa dia? Anggota badannya. Jadi memang kita sekarang boleh jawab, soalan dah bocor dah. Tapi adakah soalan bocor tu mampu kita jawab di alam kubur? Orang yang beriman saja yang mampu menjawab Allah Tuhan kami. Dan terhadap agamanya, malaikat akan tanya tentang agama kita. Apakah agamamu? Maka kita pun akan jawab, orang yang beriman akan jawab agama Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Tidak ada agama lain yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan agama Islam saja. Sebab itu kalau tuan-tuan dengar dalam YouTube ke dalam mana-mana sosial media yang mengatakan agama Islam ni hampir sama dengan agama Yahudi, cara ibadatnya sama macam agama Yahudi, berdiri, ada rokok semua, tak sama. Allah sebut dah, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah redha adalah agama Islam. Adapun walaupun Yahudi itu perbuatan sembahyang dia ataupun perbuatan untuk dia menyembah dia punya Tuhan tu sama dengan cara macam orang Islam, tetapi tidak diterima sebab dia bukanlah berpegang kepada ataupun berakidahkan ataupun beriman kepada Allah Ta'ala. Hatta kalau ada orang kafir non-muslim datang ke surau, dia teringin nak tengok. Sebab apa? Bila dia tengok orang Islam ni tenang, tenang waktu bila? Waktu solat dia tengok tenang je, jadi dia masuk. Dia tak Islam lagi. Imam dengan makmum tengah sembahyang, jadi dia dah lama tengok, aku tengok orang Islam solat ni tenang, jadi dia masuk tanpa sedar. Kita tengah solat, dia duduk belakang, dia ikut perangai kita, perbuatan kita, maka tetap solatnya tidak diterima. Kerana pangkal dalam segala amalan adalah beriman kepada Allah Ta'ala. Nak jadikan amalan itu diterima oleh Allah Ta'ala, pangkalnya, asasnya adalah beriman kepada Allah Ta'ala. Kata Imam Ghazali rahimahullah Ta'ala, la tasihul ibadah illa ba'dal ma'rifatil ma'bud. Apa kata Imam Ghazali? Yakni tidak sah amalan, perbuatan seseorang itu melainkan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada kawan tuan-tuan bagi duit, nah perbesarkan surau ni, non-muslim, bukan Islam. Kalau Islam Allah terima sedekah dia. Maka yang bagi tu Cina, kawan baik tuan-tuan.
maka walaupun dia sedekah untuk buat memperbesarkan surau ini, tetapi amalan sedekahnya tetap tidak diterima. Kerana pangkal asas bagi bagi diterima amalan kita adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata pengarang, terhadap Rasulnya akan ditanya juga kepada kita tentang Rasul. Siapakah Rasul kamu? Orang yang beriman saja yang mampu menjawab Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Pertanyaan ini tentu dapat dijawabnya dengan tegas, kerana ia hidup di dunia menurut i'tiqad itu dan beramal sesuai dengan tuntutannya. Maknanya kata pengarang ni membawa maksud apa dia? Orang yang beriman, yang melakukan perintah Allah sahaja dan bertakwa kepada Allah sahaja yang mampu menjawab soalan-soalan ini. Sebab tu saya kata, walaupun soalan ini dah bocor, tapi kita tak boleh jawab. Orang kafir dia takkan boleh jawab. Sama juga dengan peperiksaan di dunia ni, tuan-tuan. Anak kita kan, katalah seseorang tu dia bawa toyol, dia bawa macam mana pun toyol, tapi kerana perasaan takut dia untuk buka dia punya nota tu, dia tetap tak boleh jawab, tak boleh meniru. Jadi sebab apa? Sebab dia tak ulang kaji, dia tidak ada persiapan untuk dia bawa dalam exam dia. Begitulah juga. Jadi dunia ni kita faham apa? Tempat ulang kaji. Ulang kaji. Jadi tuan-tuan, bagus. Saya pujilah, saya puji mana-mana surau dan masjid yang saya pergi, yang saya bagi kuliah, semuanya golongan-golongan yang dah berumur, kira pangkat ayah dan ibu saya. Kenapa saya kata bagus? Kerana ada golongan yang sama baya dengan kita yang tidak sedar pentingnya mengaji ilmu agama. Jadi kata ulama, talabul ilmi min alamatil khair. Mempelajari ilmu agama adalah tanda kebaikan Allah nak bagi kepada kita. Subhanallahal azim. Kita tak tahu kebaikan yang Allah nak bagi kepada kita. Hari ni tuan-tuan tak ada duit, dah tengah bulan dah. Tiba-tiba kejap lagi keluar surau, kawan kata, meh, duduk dulu minum kopi. Tu rezeki tu, kebaikan. Jadi itu yang tak disangka. Jadi kita teringin nak makan, nak minum kopi kan, tapi duk fikir tengah bulan tak ada, tapi kejap lagi kawan panggil. Itu semua rezeki yang kita tak diketahui, kebaikan yang Allah nak berikan kepada kita. Kerana ia hidup di dunia menurut i'tiqad itu dan beramal sesuai dengan tuntutannya, maka sejak itu dibuka kepadanya pintu syurga untuk masuk ke syurga. Subhanallahal azim. Kata ulama, sesuai dengan kata ulama, kenyataan pengarang ini sesuai dengan kata ulama, barang siapa yang selamat di alam kubur, maka insya-Allah dia akan selamat di yaumul akhirah. Panjang lagi perjalanan, tuan-tuan. Ni dunia pun kita tak habis lagi. Dunia pun kita tak habis lagi. Masuk alam kubur, kita hadapi alam kubur pula. Jadi panjang perjalanan kita ni. Rihlah kita ni, destinasi kita ni tak habis lagi. Habis dia di mana? Seseorang tu akan dimasukkan oleh Allah sama ada syurga ataupun neraka. Tapi kita minta kepada Allah Ta'ala, jangan kita dimasukkan ke dalam neraka. Neraka ni siapa masuk 24 jam, tuan-tuan, kena azab. Orang kafir ni 24 jam, tak ada waktu henti. Ada pun yang kita pernah dengar, disebabkan Abu Talib, bapa saudara Nabi, dia tak beriman kepada Rasulullah, tak iman kepada Allah, tetapi dia mempertahankan perjuangan Rasulullah. Sehingga kematiannya Rasulullah duduk tepi, Rasulullah cakap, wahai bapa saudaraku, mengucap. Datang Abu Jahal, Abu Sufyan semua ni hasut pula. Jadi dia mati dalam keadaan kufur. Walaupun dia bapa saudara Nabi, tetap dia akan diazab 24 jam. Sebab apa? Pangkal semua itu adalah asas bagi hidup kita adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan ini, kata pengarang, keadaan ini tidak didapati oleh orang-orang kafir. Mereka selamanya keluh kesah. Kalau tuan-tuan tengok ranking ataupun yang bahagia kat dunia ni, yang banyak duit ni, semua orang non-Muslim. Oh, bahagianya. Aku, bilalah aku nak merasa naik kereta Mercedes.
nak beli tayar kereta tolak pun tak mampu. Jadi keadaan tu kita nampak macam bahagia, tetapi mereka akan mengeluh sepanjang mereka menghadapi azab kubur, sepanjang mereka meniti untuk sampai ke yaumul akhirah, mereka akan mengeluh saja, dan Allah pasti tidak akan mengembalikan mereka ke alam dunia. Itu pasti. Dalam ketakutan, sedang roh mereka tidak dibenarkan naik ke langit. Sebab itu saya kata naik langit ini adalah tempat rahmat Allah Ta'ala. Bukan Allah duduk di langit, tetapi tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tempat yang paling bahagia. Sebab itu syurga di langit. Kalau tuan-tuan tengok hari sukan pun, pemenang 1, 2, 3, pemenang nombor 1, 2, 3, pemenang pingat tu, tengok nombor 3 dia bawah sikit, nombor 2 atas sikit, paling tinggi apa? Nombor 1. Jadi kita nampak di situ adalah ketinggian itu adalah tempat yang paling mulia. Tapi bukan bermakna bila nak kata Allah ini mulia, Allah duduk di langit. Bukan. Langit ini tempat para malaikat. Tempat malaikat bertasbih, tempat malaikat sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan tempat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang roh mereka tidak dibenarkan naik ke langit, dan soalan-soalan yang dihadapkan kepada mereka tidak berjawab. Baru tanya soalan pertama, malaikat dah ready nak tanya soalan kedua. Semua itu tidak boleh dijawab oleh orang kafir, murtad dan syirik. Sebab apa saya kata murtad dan syirik juga? Sebab saya pernah bersembang dengan almarhum Tan Sri Mufti kita, Harun Sani, semasa duduk di negara Arab. Dia melawat kami di sana. Dia kata purata sebulan dahulu, wallahualam sekarang tak tahu, purata sebulan orang memohon keluar agama di negeri Perak seramai 25,000 orang. Subhanallah azim. Pada tahun 2010 dia lawat kami di Bumi Ambiak masa kami belajar di sana. Dia demi Allah dia cakap macam tu. Dan waktu itulah dia kata, kalau nak ikut perjalanan dakwah saya, macam-macam orang kutuk saya, orang lukis gambar serban atas ada kepala khinzir, macam-macam. Jadi dia tabah, dia antara ulama yang tegas dalam mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kita tengok gaya dia macam slow lah kan. Tapi dia antara ulama yang tegas. Jadi itu keadaannya orang yang mohon murtad. Dan dia kata, yang saya ingat lagi, itu orang yang mohon, orang yang tak mohon lagi ramai. Maknanya dia keluar ikut sekati dia. Maknanya dia tak pergi pejabat agama isi borang untuk keluar agama. Dia keluar dengan caranya sendiri. Kerana mereka hidup di dunia tidak mengenal Tuhan. Itu saya katakan tadi, segala pangkal asas bagi kehidupan kita adalah mesti kenal Tuhan. Awwaluddin ma'rifatullah. Asas agama adalah mengenal Allah, tapi bukan makrifat-makrifat yang banyak tersebar dalam Facebook tu. Makrifat-makrifat tu tak betul. Mereka telah memecahkan makrifat syariat dengan hakikat. Itu perbahasan yang lebih panjang tuan-tuan. Sebenarnya Allah dah bagi jalan. Apa dia syariat? Syariat apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita buat, dan apa larangan Allah untuk kita tinggalkan, kita buat. Bila kita buat, akan datang kenalnya kita kepada Allah Ta'ala. Maknanya kita tahu, bila kita buat solat ini, maknanya kita tahu siapa yang suruh kita solat, bukan mak ayah kita. Dan kenapa kita solat? Sebab kita ni hamba, Allah ni Tuhan, Allah yang ciptakan kita. Jadi kita tahu, itu mengenal. Dan hakikatnya memang kita ini hamba Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia ini melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan pergi kerja, ibadah juga. Niat sebelum start motor nak pergi kerja tu, ya Allah, aku cari nafkah ni nafkah wajib kerana Allah. Niat tu. Jangan tak niat, kuranglah pahala nanti kan. Pekerjaan tu bagus, tapi
tak ada niat untuk amal soleh, maka dia kurang pahala. Dia dikira juga tapi kurang pahala. Tidak tahu agama, mereka tidak tahu hanya kehidupan saja. Apa yang mereka kutip masa di dunia tu, mereka hanya tahu keseronokan yang ada di depan mata. Mereka tidak pernah ingat sekalipun kesenangan yang Allah janjikan di perakhiran hidup manusia ni. Allah menjanjikan banyak dalam syurga ni kan. Dan kalau tuan-tuan baca surah Yasin tu, teliti satu persatu pun kita tahu Allah cerita banyak tentang hari kiamat. Wallahu alam. Kita boleh tengok. Sekali lagi kehidupan dan dimulai dari masa itu dibukakan kepadanya pintu neraka dan diseksakan dia hingga hari kiamat. Bayangkan duduk dalam alam kubur, mereka ini diseksa sampai datang hari kiamat, sampai Allah bangkitkan semula. Lagi sikit tuan-tuan. Demikianlah keadaan manusia setelah mati, bukanlah untuk selama-lamanya, kerana dia akan dibangkitkan. Kita duduk dalam alam kubur pun bukan selama-lamanya, kita akan dibangkitkan. Cuma saya nak bagi tahu orang kafir, orang yang murtad dan tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala, maknanya orang yang murtad yang tak kembali kepada agama Islam, ataupun orang syirik yang tak kembali kepada ajaran Islam, dia mati atas kemurtadan dia mati atas kesyirikan dia, ataupun dia memang kafir dan mati dia atas kekufurannya, maka mereka ini bila dimasukkan di dalam kubur, kata ulama, mereka ini akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kubur, bukan hari kiamat lagi. Mereka masuk dalam kubur, Allah akan memperlihatkan mereka keadaan neraka yang mereka akan duduk selama sebanyak berapa kali sehari? Sehari 2 kali, pagi dan petang, tiap hari. Kata ulama, dengan mereka melihat suasana neraka itu yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, cukup azab bagi mereka. Belum lagi kena rotan, kena balun dengan malaikat dalam kubur. Subhanallah azim. Jadi tuan-tuan, setakat itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf mengambil masa yang lama. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Diharapkan kita sama-sama istiqamah dan sabar dalam meniti ilmu ini, insya-Allah. Kita akhiri dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.